Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Suhaizat bin Saifuddin akan membentangkan satu penulisan atau kata kerja bertajuk Kepentingan Pembuatan Fatwa dalam Penguatkuasaan Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia, satu analisis. Sebagai pengenalan, fatwa merupakan satu pemberitahuan tentang hukum syarak yang dilakukan oleh seorang mufti yang mempunyai kewibawaan sebagai jawapan terhadap sesuatu kemusykilan di kalangan masyarakat. Dalam penguatkuasaan Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia, terdapat kesalahan-kesalahan yang amat berkait rapat dengan keperluan sesuatu fatwa dan perbuataannya. Misalnya, kesalahan berkaitan dengan akidah. Walau bagaimanapun, terdapat pelanggaran berhubung dengan kesalahan akidah yang tidak dapat dikuatkuasakan berikutan ketiadaan fatwa yang diwakilkan mengenainya. Ketiadaan fatwa yang diwakilkan ini bukan sahaja boleh menjejaskan kewibawaan kes jenayah syariah, bahkan memberi implikasi negatif kepada masyarakat rentetan daripada tindakan undang-undang yang tidak dapat diambil. Objektif penulisan ini pertama sekali adalah untuk mengenal pasti kepentingan fatwa sebagai instrumen penguatkuasaan jenayah syariah di Malaysia dan kepentingan untuk perbuataannya. Objektif kedua adalah menganalisis dari aspek undang-undang dan kes-kes yang diputuskan berhubung dengan kesalahan dan kes-kes berkaitan dengan fatwa. Dan yang terakhir adalah untuk mengemukakan cadangan penambahbaikan bagi mengatasi masalah yang berlaku. Dari sudut metodologi penulisan ini menggunakan pakai kaedah penulisan kualitatif berbentuk doktrinal. Data pula diambil menerusi dokumentasi, iaitu melalui statut-statut dan kes-kes yang diputuskan sama ada dilaporkan atau tidak dilaporkan di negara ini, dan seterusnya data-data tersebut dianalisis melalui kaedah analisis kandungan. Seterusnya, berkaitan dengan perbincangan, fatwa di Malaysia adalah perundangan sah menurut Perlembagaan Persekutuan. Ia boleh difahami secara tidak langsung menerusi fasa penentuan perkara berkaitan hukum dan doktrin syarak yang dinyatakan melalui Butiran 1 Seratus Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, yang mana ianya perlu dibaca bersama dengan 74-2 dan perkara 11-3 Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan peruntukan tersebut, Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada negeri melalui Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam, termasuklah berkaitan pentadbiran fatwa menerusi statut pentadbiran agama Islam negeri-negeri. Seterusnya, terdapat dua jenis fatwa, iaitu fatwa yang diwakilkan dan fatwa yang tidak diwakilkan. Fatwa yang diwakilkan mempunyai implikasi undang-undang kerana dikeluarkan melalui prosedur undang-undang yang sah, manakala fatwa yang tidak diwakilkan akan sentiasa terbuka untuk dilanggar dan tidak dipatuhi. Malah ia gagal berperanan dalam membantu usaha penguatkuasaan dan pendakwaan di Mahkamah Syariah bagi kes-kes pelanggaran berkaitan dengan fatwa. Dan di dalam undang-undang, khususnya enactment kesalahan jenayah syariah di negeri-negeri, terdapat dua jenis kesalahan yang berkaitan dengan fatwa. Pertama ialah kesalahan melibatkan pelanggaran terhadap fatwa, dan kedua ialah kesalahan yang memerlukan autoriti fatwa. Bagi jenis yang pertama ini, kesalahan melibatkan pelanggaran terhadap fatwa ini, kesalahan ini secara nyata di dalam peruntukan menyebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap sesuatu fatwa, yang mana ia terdiri pada kesalahan mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan fatwa, kesalahan mengeluarkan fatwa yang tidak sah, kesalahan menghina pihak berkuasa agama atau mengingkari mufti melalui fatwa, seterusnya kesalahan doktrin palsu, dan akhir sekali kesalahan penerbitan agama yang berlawanan dengan hukum syarak bagi sesetengah negeri. Manakala kesalahan yang memerlukan autoriti fatwa, iaitu kesalahan yang tidak dinyatakan kesalahan pelanggaran fatwa um, uh, secara bertulis, secara literal di dalam peruntukan undang, tetapi kesalahan-kesalahan ini memerlukan fatwa-fatwa yang diwakilkan sebagai autoriti dan keterangan di mahkamah, iaitu kesalahan pemujaan dan pemujaan salah, kesalahan pemujaan perbuatan atau ajaran salah,
kesalahan mengembangkan doktrin agama, kesalahan dakwaan palsu, dan kesalahan penyambutan agama yang bertentangan dengan hukum syarak bagi setengah negeri. Seterusnya, perbincangan dari sudut kes-kes yang diputuskan. Pertama sekali ialah kes Sulaiman Takib lawan Kerajaan Negeri Terengganu, yang mana tertuduh telah dituduh melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 10 Enactment Kesalahan Jenayah Takzim Terengganu 2001 kerana telah mengingkari atau tidak menerima fatwa yang telah diterbitkan dalam waktu kerajaan. Walau bagaimanapun, tertuduh ini telah memfailkan petisi di Mahkamah Persekutuan dengan berhujah bahawa Dewan Undangan Negeri, undang-undang ini adalah tidak sah, yang mana undang-undang negeri iaitu DUN tidak mempunyai kuasa untuk membuat peruntukan ini menurut undang-undang. Walau bagaimanapun, sidang Mahkamah Persekutuan telah pun menolak petisi yang difailkan oleh tertuduh. Mahkamah menghujahkan bahawa undang-undang Islam bahawa walaupun Jabatan Fatwa boleh memberikan fatwanya tentang apa-apa persoalan berkaitan undang-undang Islam, bukan semua pendapatnya boleh dijadikan kesalahan-kesalahan kerana pengingkaran yang berikut. Hanya fatwa-fatwa yang melalui proses yang diperuntukkan oleh Seksyen 51 Enactment Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Terengganu tahun 2001 adalah mengikat. Oleh itu, bukan Jawatan Fatwa yang mengisytiharkan fatwa itu mengikat dan mempunyai kuasa undang-undang. Seterusnya, Mahkamah juga berpendapat bahawa fatwa itu sendiri bukan satu kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut adalah tindakan-tindakan yang dilarang melalui Seksyen 10 dan 14 Enactment Jenayah Syariah Takzim Terengganu 2001, dan enactment adalah statut yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, dan Dewan Undangan Negeri mempunyai kuasa untuk membentuk kesalahan-kesalahan terhadap orang Muslim. Dan kesimpulannya melalui kes ini, Mahkamah menolak permohonan petisyen daripada tertuduh untuk mengenepikan dan mengisytiharkan bahawa peruntukan yang dinyatakan yang dipertuduhkan asalnya adalah tidak sah. Seterusnya, berkaitan dengan kes ajaran sesat, iaitu kes Pendakwa Syar'i Negeri Sembilan lawan Baharin bin Saleh yang merupakan pengasas ajaran Pak Chu Baharin ditangkap pada 2016 di Kuala Pilah. Tertuduh tidak didakwa dengan kesalahan ajaran salah dan beberapa kesalahan yang lain berikutan tiada fatwa yang diwatakan berkaitan pengharaman ajaran tersebut ketika itu. Sebaliknya, tertuduh hanya dipertuduhkan dengan kesalahan mengajar tanpa tauliah, yang mana hukuman yang diperuntukkan lebih rendah dan di bawah bidang kuasa Mahkamah Rendah berbanding dengan kesalahan ajaran salah yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Situasi yang sama juga berlaku dalam kes Pendakwa Syar'i Negeri Sembilan lawan Ahmad Fuad bin Hashim dalam kes 05007 13702/2019, yang mana kes ini tidak dilaporkan, yang mana tertuduh merupakan pengikut ajaran Milah Abraham yang ditangkap di sebuah rumah di Tampin pada tahun 2019. Walau bagaimanapun, disebabkan ketiadaan fatwa yang diwatakan berhubung ajaran tersebut, tertuduh hanya didakwa dengan kesalahan mengajar agama tanpa tauliah. Hasil dapatan penulisan ini mendapati bahawa kepentingan pembuatan fatwa dalam pengesahan undang-undang jenayah syariah boleh dilihat dari beberapa aspek. Pertama, fatwa ini penting untuk diwatakan kerana hanya dengan perwataan ianya akan menjadi bersifat undang-undang. Yang kedua, ianya boleh mengikat orang Islam untuk mematuhinya. Yang ketiga, memberikan implikasi perundangan. Ketiga-tiga perkara ini adalah saling berkaitan, yang mana ianya tertakluk kepada sesebuah negeri. Seterusnya, fatwa ini yang diwatakan ini membantu untuk mengukuhkan keterangan di mahkamah. Ini penting untuk mahkamah menilai dan mempertimbangkan apakah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dipertuduhkan di bawah kesalahan-kesalahan berkaitan dengan fatwa. Dan fatwa ini juga menjadi autoriti dan rujukan di mahkamah. Bagi cadangan, penulisan ini mencadangkan bahawa pihak yang berautoriti perlu mewatakkan semua fatwa berkaitan dengan kesalahan akidah supaya tidak berlaku masalah-masalah di masa akan datang berkaitan dengan pendakwaan terhadap ajaran-ajaran sesat khususnya. Kedua, institusi fatwa di setiap negeri perlu sentiasa mengambil tindakan proaktif bagi mewatakkan fatwa dan tidak terikat dengan tata cara yang panjang untuk
mewatakan sesuatu fatwa itu, menyebabkan fatwa itu terlalu lama untuk diwatakan. Sebagai penutup, penulisan ini menyimpulkan bahawa fatwa memainkan peranan dan kepentingan, mempunyai kepentingan yang signifikan dalam penguasaan undang-undang jenayah syariah di Malaysia, khususnya bagi kesalahan berkaitan dengan akidah. Bagi penguasaan yang berkesan, kewadaan fatwa amat penting dan fatwa yang tidak diwatakan akan membuka peluang kepada pelanggaran dan ketidakpatuhan undang-undang, seterusnya gagal berperanan dalam membantu usaha penguasaan kesalahan jenayah syariah di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.